Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi Allah sekalian. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan semua tuan-tuan dan puan-puan serta saudari sekalian kekal positif, ceria dan gembira sahaja di mana sahaja berada, ya. Mungkin ada yang berada di rumah bersama keluarga. Saya kira itu amat bernasib baik. Tidak dilupakan juga saudara-saudara kita yang berseorangan, ya, di rumah sewa, bilik sewa ke, ataupun di asrama, di kampus, ya. Itu jugalah kita tak lupakan. Mudah-mudahan mereka semua kekal positif dan dapat orang kata buat yang terbaik lah dalam apa jua situasi yang dihadapi. Saya juga ada kawan-kawan yang berada di kampung halaman, ya, mereka tak sempat balik sebelum PKP, jadi masih berada di kampung bersama sebahagian anak saja, tak semua. Manakala suami dan beberapa anak lagi berada di kediaman di Kuala Lumpur. Itu pun terpisah jugalah, ya. Ini satu perkara yang terpaksalah kita semua sabar dalam menghadapi situasi ini. InsyaAllah kita akan lulus ujian, ya, ujian pandemik COVID-19 ini bersama-sama. Kekallah positif dan anggaplah ini semua adalah ujian, ya, yang akan mematangkan kita untuk menghadapi ujian-ujian seterusnya dalam kehidupan akan datang. Baiklah, tajuk yang akan saya bicarakan hari ini, ya, tajuknya agak berat, ya, iaitu tentang ijtihad, ya. Tentang ijtihad dan juga ibadat semasa PKP. Sebagaimana yang kita tahu, PKP ini dah masuk fasa ketiga, ya. Awalnya kita kita diperlukan untuk berada dalam PKP pertama sejak 18 Mac, ya. PKP pertama habis selepas 2 minggu. Sambung lagi PKP 2, kemudian sekarang PKP 3. Jadi terpaksalah, ya, kerajaan pun saya kira terpaksa membuat keputusan yang berat ini demi kesejahteraan dan keselamatan bersama, ya. Apabila ia melibatkan public health, ya, melibatkan kesihatan awam, ya, melibatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana jangkitannya pula adalah human to human, ya. Droplets, ya, bukannya dalam udara ke bawaan air, maka itulah, ya, yang terpaksa kerajaan berjaga-jaga mengarahkan kita mengadakan penjarakan sosial. Jadi ini saya kira semua dah faham ataupun dah makin faham lah dan boleh absorb, ya, apa tujuan dan maslahah keputusan ataupun perintah itu dibuat, ya. Jadi sehingga kini kita arahkan supaya duduk diam-diam, ya. Bunyi macam senang, ya, duduk diam-diam di kediaman masing-masing. Walhal kita duduk diam-diam tu adalah untuk keselamatan diri kita sendiri, ya, untuk kita putuskan jangkitan dan orang kata flatten the curve, ya, supaya pihak frontliners sempatlah menguruskan kes-kes yang kes-kes generasi pertama, ya, tak adalah melibatkan kes-kes generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi kita kena faham, ya, volume of responsibility yang mereka ada pada ketika ini, ya, terlalu banyak dan menuntut masa dan tenaga yang banyak. Apabila kita diarahkan, ya, supaya mengawal pergerakan, ya, untuk mengelakkan duduk beramai-ramai, kena ada penjarakan sosial, kena elakkan pergi ke tempat crowded, tempat tertutup dan sebagainya, maka dengan pantasnya lah, ya, segala aktiviti yang aktiviti yang dirancang ataupun memang naturally kita ada crowded, ya, seperti di shopping mall ke, seperti sekolah, ya, di universiti, even tempat orang ramai lah, ya, semua tempat orang ramai, termasuk di airport, ya, di lapangan terbang lah, stesen bas, stesen kereta api, TBS, semua tu apa ada aja yang melibatkan crowded,
tempat terbuka atau tertutup memang kena stop, kena berhentikan. Jadi di awal-awal Mac hari itu kita tengok pembatalan Carnival Jom Masuk IPT, sedangkan hari itu dah dirancang lama. Kalau di universiti pula seminar lah, conference, perjumpaan dan sebagainya banyak dirancang untuk dilaksanakan, terpaksa dibatalkan. Ini semua adalah untuk mengelakkan berlakunya kontak dalam masyarakat. Jadi orang awam pun pada masa itu sudah mula mengelakkan daripada menganjurkan kenduri kahwin lah, reunion ke melancong ke luar negara. Malah umrah dan ziarah pun tak dapat dijalankan kerana itulah bukan negara kita sahaja yang terlibat dengan pandemik ini, malah seluruh dunia. Itu menyebabkan semua terpaksa beringat sebelum kena. Dan al-wiqayatu khairun minal ilaj, itulah prinsipnya, pegangannya, iaitu mencegah lebih baik daripada merawat. Kita tak tahu kos merawat itu lebih mahal daripada kos mencegah. Okey. Jadi terkait dengan itu jugalah, maka ibadat-ibadat yang dilaksanakan di masjid juga terpaksa dihentikan, ibadat secara berjamaah, termasuk solat jemaah sepanjang setiap waktu, dan juga solat Jumaat yang wajib ke atas lelaki Muslim yang baligh dan cukup akal itu terpaksa juga diganti dengan solat Zuhur. Jadi pada awalnya tu kita dapati ramai yang pertikaikan, kenapa sampai macam tu sekalikah? Tak bolehkah ada pengecualian kepada solat Jumaat kerana ini wajib bagi kami orang Islam. Jadi pihak berkuasa agama, pihak jabatan agama perlu membuat ijtihad lah, untuk kena mendengar nasihat pakar, mendengar nasihat daripada pihak pakar kesihatan, pakar perubatan, dan juga pihak berkuasa, digabung-gabung semua pendapat ni, maka buat keputusan masjid ditutup, sembahyang jemaah di rumah saja, manakala sembahyang Jumaat diganti dengan solat Zuhur. Jadi kita kena fahamlah bagaimana proses keputusan baru, ataupun itu perkataan mudah lah, keputusan baru kan, hukum baru dikeluarkan dalam situasi dan konteks yang khusus ini, di mana pandemik COVID-19 melanda negara kita. Ini tak perlulah nak bertikai, nak mengatakan lagi tak ada pun larangan solat Jumaat ni dalam dalam situasi macam ni, dalam Al-Quran tak ada sebut pun. Jangan tanya macam tu, tak betul begitu. Kerana ada proses yang boleh hukum Islam semasa tu dibuat atau dikonstruk berasaskan kepada faktor-faktor yang dilandaskan oleh syarak. Itulah yang kita kena belajar dengan lebih detail tentang perkara ini. Tapi tak apalah, untuk hari ini saya sentuh secara am dulu untuk fahaman secara umum bersama. Jadi bercakap tentang ijtihad, apakah yang dikatakan ijtihad? Ijtihad tu dia khusus, perkataan tu khusus. Nak cakap bahasa Melayu pun kita kata ijtihad juga. Ijtihad. Itu ijtihad ni dia proses proses mencari hukum bagi perkara baru, perkara baru. Kalau hukum tu dah ada di dalam Al-Quran atau Al-Hadis ataupun ijtihad ijma' ulama', kita boleh rujuk sajalah, tak perlu buat ijtihad, ijtihad baru tak perlu dibuat lah. Tapi kalau perkara yang unik yang berlaku pada hari ini, tak pernah berlaku sebelum ni, belum pernah ada perbincangan, kita mungkin kena guna certain method lah, itu kias ke apakah, untuk mencari hukum baru bagi perkara, menyelesaikan masalah yang tadi tu. Pertama, masalah tu mesti masalah furu'iyah lah, bukan masalah etikad ke, masalah tu tak ada, kita kena faham perkara-perkara cabang, perkara-perkara cabang yang tiada nas jelas mengenai hukumnya sebelum ini. Jadi nak buat ijtihad tu, nak berijtihad, para ulama, para fuqaha, ini kena duduk bersidang bersekali lah, kerana ijtihad tu perlu dibuat secara jama'i, kena syura.
Jadi anggota ataupun ahli jawatan kuasa mujtahidin ini bukanlah ahli agama saja ya, kerana banyak ijtihad perkara-perkara baru ni memerlukan penjelasan saintifik ya, penjelasan yang mendalam tentang sesuatu isu yang nak dicari hukum tu. Jadi tak boleh based on sekadar tengok dalam kitab sahaja. Dia mesti dapatkan maklumat terkini ya, perkara-perkara yang khusus dalam bidang tu. Maka ahlul halli wal aqdi ataupun ahli jawatan kuasa mujtahid itu perlu juga terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang isu yang nak diperbincangkan dan dicari solutionnya. Mungkin pakar perubatan ya, pakar kesihatan awam, pakar perundangan ya, diperlukan untuk duduk sekali memberikan input-input yang relevan ya, berasaskan kepada kajian empirikal dan sebagainya, bagi memberi faham kepada ulama ya, untuk membuat keputusan dalam mencari ijtihad atau hukum yang sesuai bagi menyelesaikan masalah tertentu itu ya. Itu secara amnya tentang mekanisme ijtihad ya. Ijtihad ni dia tak adalah tertutup, pintu ijtihad tu sentiasa terbuka ya. Ijtihad ni bermula selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Apabila dulu masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, para sahabat ada sumber rujukan ya, ada tempat untuk mencari hukum, bertanya hukum. Jadi mereka boleh bertanya direct dengan Nabi. Itu keistimewaan para sahabat ya. Kemudian ijtihad ini develop lah selepas itu ya, bagaimana mazhab berkembang dan sebagainya. Itu kena kuliah lain lah ya, panjang yang itu tu ya. Okey, jadi ijtihad kena jama'i, iaitu secara syura. Ijtihad menggunakan 4 sumber hukum yang utama, Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas ya. Jadi itu proses yang perlu dilalui lah, dan faktor-faktor pula kadang-kadang nak come up dengan sesuatu hukum tu, dia ada pendapat yang berbeza-beza. Sometimes ada lebih daripada satu pendapat ya, nak kata harus ke, wajib ke, dibolehkan saja ke, ada pilihan ke, haram terus ke, ataupun macam mana kan. Jadi hukum syarak, hukum hakam ni ada 5 lah ya. Haram, wajib, sunat, makruh atau harus. Jadi itu kita panggil hukum. Jadi setiap perbuatan manusia ni tak dapat lari daripada 5 hukum ni lah ya. Jadi kita boleh jadikan panduan. Perbuatan-perbuatan kita dalam sehari-harian tu, kita buat apa-apa je, kita pun boleh tanya apakah hukum perbuatan ni ya. Tak kira perbuatan tu perbuatan yang bersifat keagamaan ataupun yang bersifat harian ya, sama ada yang bersifat muamalah sama manusia ke, ataupun apa sajalah ya, kita boleh ada hukum tu daripada awal pagi sampai nak tutup mata tu. Setiap perbuatan kita tu ada hukumnya yang tersendiri. Okey, jadi apabila para mujtahid ini nak membuat keputusan ya, dia ambil kira pelbagai faktor lah ya. Ijtihad tu ambil kira mungkin antaranya ialah maslahah ya, public interest, maslahah ammah. Jadi kaedah fiqh ada kata maslahah ammah tu mesti didahulukan daripada maslahah fardiyah ataupun khassah ya, maslahah ammah. Public interest, jadi penting ya maslahah tu, kerana ia membabitkan kesan jangka panjang, kesan yang kekal lama dan sebagainya. Justru perbincangan tentang maslahah tu kena orang kata detail lah ya. Tak boleh kata ini demi kepentingan sesetengah pihak saja, tidak ya. Dia kena perhalusi lagi apa implikasinya. Itulah fiqh ya, mengajar kita memikirkan tentang pro and cons ya, apa implikasinya. Ini kalau buat itu apa jadinya. Itu dia ada mathematical way of thinking tu ya, bila mencari hukum tu. Ada juga kita kena apply mathematics tu ya. Jalan-jalan yang kena ikut dan sebagainya tu perlulah kita buat ya, kita kena ambil kira. Selain daripada maslahah ammah, juga kita boleh berpandu kepada kaedah fiqh ya. Kaedah fiqh juga kaedah fiqh lain seperti ad-dararu yuzal ya. Ad-dararu yuzal, iaitu darar mesti dihilangkan.
mesti dihilangkan tu apa, wajib ke apa, tu perbincangan yang detail lah dalam kitab Qawaid Fiqh ya. Kemudian la darara wala dirar, kalaulah jangan memudarat dan memudaratkan orang. Jadi kalaulah dengan duduknya kita di rumah tu ataupun kita keluar tu boleh memudaratkan orang, maka jangan. Kena larang ya, kena stay kat rumah lah, itu maksudnya. Jadi itu antara faktor-faktor yang diambil kira untuk keluarkan hukum baru ya. Okey. Jadi kita tengok beberapa contoh ya yang mana unik dalam PKP, semasa PKP dan mungkin selepas ni. Walaupun kita katalah PKP ni dah fasa ketiga. Kalau lepas ini PKP dah tak ada, dah fasa 4, kita masih lagi juga perlu dan dinasihatkan supaya menjarakkan diri ya, penjarakan sosial tu tetap kena ada. Jadi janganlah kita rasa ambil mudah ataupun rasa rasa senang hatilah nak keluar, nak rasa bebas lepas ni untuk keluar rumah, pergi ke mana-mana, lama tak pergi shopping mall, nak pergi, tak boleh lah kan. Kita still mesti beringat-ingat dan berwaspada supaya perkara ni supaya kita ni tak menjadi orang kata pembawa ke ejen penyakit ke ya. Sebab kalau tak silap saya, kita dimaklumkan bahawa yang mengidap COVID-19 pun dia tak tahu ya, kena tunggu 14 hari baru ada kesan ya, daripada hari pertama kita dapat benda tu 14 hari baru ada gejala contohnya kan. Hari balik daripada overseas tu kena social distance dulu, physical distance selama 14 hari, tengok ada gejala ke tidak. Jadi makan masa. Jadi dalam tempoh tu ataupun tempoh sekarang kita pun tak tahu ya, kita dah bersentuhan dengan siapa dan mendapat daripada siapa tu. Jadi susahlah kalau kita tak beringat-ingat dan tak berwaspada. Jangan rasa selesa atau complacent dengan situasi dalam bulan Mac ini ya, dalam bulan April ya, Mei, Jun, Julai itu pun kita tak tahu lagi, tapi haruslah kita berwaspada. Okey, berbalik pada contoh ya, ada beberapa contoh yang unik. Antaranya tadi yang telah saya sebut ialah solat Jumaat ya. Bagaimana solat Jumaat telah dihukumkan supaya ganti dengan solat Zuhur di rumah ya. Solat Zuhur di rumah afdalnya berjamaah lah ya. Kalau ada semua ahli keluarga boleh berjamaah ya. Yang seorang diri di hostel tu nampak macam mana kan. Terpaksalah kalau ada roommate bolehlah sembahyang jemaah dengan roommate ya. Kemudian ada juga tentang frontliners ya, ditanya juga macam mana kami frontliners yang bekerja di barisan hadapan, termasuk siapa, doktor ya, doktor, jururawat, ramai lagi lah ya yang terpaksa bekerja berhadapan secara langsung dengan pesakit COVID. Yang mana ada dalam pakaian mereka ke ada di PPE tu kena ke apa kan, dan sebagainya. Dan mereka sentiasa sepanjang masa tu katanya terpaksa perlu memakai PPE. Jadi nak sembahyang macam mana kalau tak ada wuduk ya, bagaimana nak ambil sembahyang, nak kena buka kemudian ganti ke apa kan, dan sebagainya. Jadi hukum-hukum baru telah pun timbul yang mana banyak pilihan ya, ataupun rukhsah diberikan kepada mereka ni untuk menjamakkan solat ya, jamak solat Zuhur dengan Asar, jamak solat Maghrib dengan Isyak ya. Itu je lah 4 lah ya, yang subuh tak boleh nak jamak lah. Okey. Ataupun juga diberikan pilihan sama ada solat hormat waktu kalau tak sempat nak berwuduk ya, tak dapat wuduk, dan juga boleh kalau masa wuduk tu tak buka boot ataupun kasut boot kasut tu boleh juga sapu atas khuf dipanggil ya. Jadi ada banyak kemudahan, banyak rukhsah diberikan kepada pekerja barisan hadapan ni, frontliners tu. Yang penting solat ya, solat tak boleh tinggal dalam apa keadaan ataupun situasi yang teruk macam mana pun tetap kena solat ya. Jadi solatlah ramai-ramai. Jadi sama-sama PPE pula, sama-sama frontliners tu sama-samalah menggalak-galakkan ya, motivate each other lah tentang penjagaan solat tu ya, berjamaah ke ataupun macam mana kena ya.
Kemudian adalah yang ketiga ialah pesakit COVID ni. Kita dah nak masuk Ramadan ya, esok lusa ni dah nak masuk Ramadan. Jadi timbul juga soalan macam mana mereka nak berpuasa, ya? Macam mana mereka nak berpuasa? Adakah yalah kalau setengah tu ya kalau yang kronik ya, kalau yang kronik kita dimaklumkan mereka kena berada di intubate ya, di intubate pakai tube ya supaya dapat drugs antivirus tu disalurkan sepanjang masa ke atau untuk jangka masa yang lama kan. Kalau yang tak berapa serius, tak kronik tu mungkin inhale oksigen saja ataupun macam mana kan. Jadi semua tu masuk ke rongga. Jadi apakah hukum pesakit COVID ni nak macam mana? Boleh juga niat daripada malam lagi kan, tapi kalau mereka nak buka ke atau mereka tak nak niat terus tak puasa atau macam mana. Jadi kena adakan ya, kena siapkan penjelasan. Ini memerlukan ijtihad lah ya. Ijtihad sakit COVID yang kronik macam mana ya. Solat tarawih tak ada isu sangatlah dari sudut ijtihad ya, tak perlu ijtihad baru sebab kita qiyam untuk mengerjakan tarawih tu kekal ya. Qiyam di mana-mana pun tak apa. Yang penting kita mendirikan Ramadan ya. Sebelum ni qiyam Ramadan ini ya bukan saja di masjid ya, kita dapati di surau pun penuh ya, meriah surau. Dan kalau di Kelantan ataupun di wilayah persekutuan ni ada Qaryah Ramadan ya, Madinah Ramadan. Itu pun bukan masjid ya. Kita dah memang berjamaah di tempat. Jadi keistimewaan qiyam di masjid ni ya, qiyamul lail dan juga mengerjakan solat tarawih di masjid ni ialah kelebihannya antaranya ialah kita boleh niat iktikaf ya. Jadi sekarang ni tak dapat beriktikaf di masjid pun tak apa, asalkan kita qiyam ya, qiyam iaitu mengendirikan Ramadan kita di rumah. Tarawih dan qiyamul lail di rumah sajalah ya, tetap kita ia kekal ya, remain seperti biasa. Jadi adik-adik di kampus ya, di asrama, di bilik-bilik sewa, rumah sewa dan sebagainya itu jangan susah hati ya. Tetap boleh ya, maka supportlah each other ya, saling dorong-mendorong untuk mengerjakan puasa dan sebagainya. Jangan sedih ya kalau tak dapat bersama keluarga. Mungkin ingat ya culture ataupun kebiasaan masing-masing berpuasa dengan keluarga ya, lepas ni berhari raya dengan keluarga dan sebagainya. Tapi kita itulah ya, macam saya sebut tadi lah, kita belajarlah ya menghadapi ujian kehidupan. InsyaAllah kita lulus dan mungkin kita akan lebih tabah ya dan mengenali diri kita sendiri. Kita sebenarnya kuat dalamannya, cuma tak ditest saja. Bila ada ujian COVID-19 ni kita rupanya aku ni kuat ya. Contohlah ya, biar sampai boleh cakap macam tu, aku sebenarnya kuat, tahan dan tabah ya, boleh menghadapi ni, tak ada apa ya, keseorangan ni nothing. Sampai macam tu lah ya, kita punya sikap tu biar ada sikap yang betul lah dengan kita. Orang kata berendam air mata, sedih saja tak sesuai lah kot ya. Ini boleh mendorong kepada kemurungan ya, dan mental health issue pula nanti ya. Okey, selain tu antara perkara baru macam mana pula nak bayar zakat fitrah. Orang tanya nanti bagaimana kita dah nak masuk Ramadan nak bayar zakat fitrah macam mana. Dulu ada je amil ya, berada di masjid terutamanya ataupun di shopping mall ya. Amil ada dan tunggu je orang datang, anytime boleh bayar ya, sepanjang Ramadan ataupun dah dekat-dekat Ramadan tu makin ramai kelihatannya membayar zakat. Okay, sekarang ni dah tak boleh nak jumpa face to face ke atau macam mana ya? Atau perlukah dibuat giliran, perlukah dibuat penjarakan? Ambil boleh tapi tak boleh shake hand ke, tak boleh apa kan, duit tak boleh pegang ke, kena pakai sarung tangan. Itu antara benda-benda yang yalah demi kepentingan awam juga perlu dibuat keputusan ya, dibuat ijtihad, bukan dari segi hukum tapi cara ya, kaedah pelaksanaan. Wajib tetap wajib ya, zakat fitrah tu tetap wajib dibayarlah. Tapi kaedah pelaksanaan, mekanisme baru diperlukan. Adakah boleh dibayar secara online, alternatif kepada membayar secara manual seperti biasa kan. Jadi kalau nak buat secara online ni, maknanya kalau ada pilihan
kena buatlah yang sesungguhnya lah, ya, macam mana kan ada template apa tu lafaz ke apa kan, dan sebagainya dengan kolom jumlah ke, dan apa ada terima resit automatik ke atau macam mana kan. Jadi perlu kaedah baru, ya. Kaedah baru, kaedah pelaksanaan, ya, wajib tu tetap wajib. Kemudian lagi isu orang tanya juga sekarang ni, COVID-19 ni memberi kesan kepada ekonomi, ya, ekonomi masyarakat kita, ekonomi penduduk, rakyat-rakyat seperti apalah, ya, orang yang bekerja sendiri dan sebagainya. Jadi akan timbul satu golongan yang disebut miskin baru, ya, orang miskin baru. Kalau mungkin kita ada had, ya, yang dikatakan miskin tu ialah contohnya yang gaji bulanan RM1,000 ke bawah, itu dikonsider sebagai orang miskin dan layak menerima zakat. Tapi sekarang ni macam mana? Perlu kita turunkan ke had tadi? Contoh yang 800 ke bawah dikira sebagai asnaf, contoh kan. Sebab sekarang ni banyak kelompok dah ni sekarang. Ada miskin bandar, ada B40, B50, peniaga-peniaga kecil yang hilang pendapatan, tak ada pendapatan bulanan dah, ya. Dan macam mana penduduk-penduduk PPR dan semualah, ya, golongan kita. Bila kita buat kerat rentas tu, kita boleh jumpa macam-macam lagi orang yang menjadi miskin baru ni, the new poor. Jadi kita perlu fikir, ya, pihak berkuasa perlu juga fikir memperluaskan tafsiran asnaf miskin tadi atau macam mana kan. Okey. Kemudian isu yang terakhir saya boleh sebut pada hari ini ialah nikah, ya, nikah online. Nikah online tu maknanya sinkronis, ya, sinkronis. Fi majlisin wahid, dalam satu majlis yang sinkronis. Kalau dulu kita kata fi majlis wahid tu tak apalah, asalkan ada pasangan pengantin dan wali serta saksi, yang lengkaplah rukun-rukun nikah tu semua dalam satu majlis yang sama secara fizikal, ataupun tak tahulah macam mana sekarang ni nak secara maya pula, ya, tapi mesti secara sinkronis lah, iaitu live, ya, real time-nya real. Jadi boleh tak kita mengatakannya harus atau haram atau macam mana, ya. Jadi ada negara yang telah menghukumkannya sebagai haram, ya. Ini perkara biasalah, ijtihad berbeza-beza antara negara tu perkara biasa. Tapi Malaysia, dalam konteks Malaysia, kita kena putuskan sendiri, ya. Kalau kita nak kata haram juga seperti negara lain, kita jelaskan haram. Kalau kita kata harus dengan syarat-syarat tertentu ni, kita kena jelaskan biar masyarakat jelaslah tentang kedudukan perkara tu. Jadi kita kena ingat ijtihad ni boleh berbeza antara negara sebab sosio budaya mereka berlainan, adat mereka pun berlainan, kebiasaan mereka berlainan, ya. Dulu pernah timbul, ya, dari segi produk halal, saya ingat pewarna makanan cochineal dulu. Heboh seketika, ada satu negara haramkan cochineal, ya. Tapi Malaysia membolehkannya penggunaan cochineal dalam makanan kerana cochineal sumbernya adalah sumber tiruan, ya. Cochineal tu adalah bahan sintetik pewarna tiruan. Nama dia cochineal tapi bukan daripada serangga, direct daripada serangga kita ambil, ya, tapi dia adalah benda sintetik. Jadi kalau yang sintetik itu ijtihad kita kata harus. Jadi harus kita peganglah, kita hormatilah ijtihad di negara kita. Kita jangan pula kata kat sana haram, sepatutnya dekat Malaysia pun haram. Tak, kita tanya dulu pihak berkuasa agama di Malaysia apa hukum, ya. Produk yang dikilangkan di Malaysia ni, kalau kata ada logo halal JAKIM tu, kita percayalah, ya, dia halal. Gitulah, ya. Gitulah caranya ijtihad, ya. Dia tak semestinya selaras tu okey, ya. Kalau selaras okey, nampaklah kesatuan fikrah dan sebagainya. Tapi kalau berbeza pendapat pun no problem juga, ya. Sebab masing-masing ada alasan. Macam saya sebut tadi lah, alasan, ya, dan juga faktor-faktor yang membawa kepada sesuatu ijtihad itu, ya, keputusan ijtihad itu. Jadi untuk akhirnya, sebagai kesimpulan, bolehlah kita katakan sebagai orang awam kita hendaklah berusaha untuk meningkatkan kefahaman, ya, tentang hukum Islam semasa, dan hukum Islam tu boleh berubah, ya, mengikut
keadaan, ikut zaman dan sebagainya. Itu baru pandemik ya. Belum lagi benda-benda lain ya. Belajar, kita kena belajar dan dapatkan maklumat yang betul ya, maklumat yang betul tentang hukum sesuatu perkara, khilaf, berbeza pendapat, dan ada adab-adab ya. Adab-adab ikhtilaf. Berbeza pendapat ni okey, tak ada masalah asalkan berlandas pada ilmu dan syarak ya. Kita ni semua dah belajar, ada peluang belajar mendalam dan sebagainya. So ada ilmu sikit ya, ada ilmu banyak, tahu tentang hukum syarak. Asalkan kita berpandukan kepada metod yang betul ya, guna sumber-sumber hukum syarak, ilmu usul fiqh, kaedah fiqh, siasah syariahnya, dalami semua tu. Bukannya pakai logik ya, logik dan rasa-rasa ya, ilmu rasa orang kata. Tak bolehlah macam tu ya. Dan bertanya jika ingin tahu, bertanya dengan niat ikhlas lah nak belajar ya, bukan bertanya kerana nak menguji atau bertanya sebab itulah ya, saja nak tunjuk pandai ke, tanya soalan yang begitu kan, tak boleh. Jadi saya rasa setakat itu saja dah dulu. Terima kasih kerana sudi bersama saya pada sesi kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.